Ini kita nak bincang kertas 1, SPM Trial Negeri Selangor ya, bahagian B. Okey. Soalan 1 ni soalan wajib dijawab ya. Apakah maksud arak? 1A1. Apakah maksud arak? Jelaskan 2 akibat minum arak. Jelaskan 2 cara menjauhi perbuatan minum arak dalam kalangan masyarakat. Okey, setiap satu markah tak banyak, 2, 2, 2, 2, tapi penting ni ada 6 markah. Jom kita tengok jawapan yang telah diberikan oleh kawan kita ni. Perkara yang menghayalkan. Okey, Ustazah nak pesan sangat-sangat mesti tulis kepala. Tulis kepala ya. Tulis dia punya tajuk tu. Maksud arak ialah sebab benda ni satu, dia membantu kita fokus tau. Fokus otak kita dengan tajuk, dengan apa yang kita nak tulis. Ya. Yang kedua, dia membantu pemeriksa. Pemeriksa tu manusia yang nak menanda kertas kita. Okey, cuba tengok. Maksud arak ialah perkara. Arak bukan perkara Kalau perkara yang menghayalkan, contohnya apa perkara menghayalkan? Telefon, game, gadget. Itu perkara yang menghayalkan, ya. Arak dia bukan perkara. Jadi arak apa dia? Arak ialah minuman. Minuman yang macam mana? Yang haram. Minuman yang haram. Air sirap pun boleh jadi minuman yang haram. Air sirap yang dicuri. Itu minuman yang haram. Arak ialah minuman yang memabukkan. Letak perkataan minuman mesti ada. Dan dia memabukkan. Okey, dan. Dapatlah 2 markah. Okey, Ustazah letakkan kat atas sikit ni. Okey, ingat tu yang itu 1. Okey, 2. Hidup tidak akan tenang. Hidup tidak akan menjadi tenang. Apa soalannya ya? Kan macam tu kan? Apa soalannya ya? Kita tertanya-tanya. Itu sebabnya kita kena tulis kat atas ni. Apa soalannya? Jelaskan 2 akibat minum arak. Okey, tulis je. Mana ni? 2 akibat minum arak. Macam tu. Baru kita fokus otak kita. Hidup tidak menjadi tenang. Okey, boleh. Hidup tidak diredai Allah. Okey, boleh. Yang ini tadi 0/2. Yang ini dapat 2/2. Okey. 3. Berkawan dengan orang yang baik, sentiasa menghadiri majlis ilmu. Kan kita nak kena tengok balik soalannya. Apa soalannya? Cara menjauhi minum arak dalam kalangan masyarakat. Ingat ya, masyarakat bukan individu. Jawapan kita kena fokus kepada masyarakat. Kalau berkawan dengan orang yang baik ni masyarakat ke individu? Sentiasa menghadiri majlis ilmu. Ayat tu macam ayat individu. Macam sentiasa menghadiri majlis ilmu ni buat ayat nak mengajak masyarakat. Mengajak masyarakat menghadiri majlis ilmu ataupun menyediakan majlis ilmu, menyediakan majlis kesedaran tentang arak kepada masyarakat. Biar nampak jawapan kita tu berfokus kepada masyarakat, ya. Mengadakan majlis ilmu untuk menyedarkan masyarakat. Direct jawapan kita tu bagi clear. Berkawan dengan orang yang baik ni apa? Ya, kita nak persekitaran kita yang baik. Jadi mewujudkan persekitaran yang baik. Yang Abid pula. Yang baik dan sihat dalam masyarakat. Jadi kalau semua masyarakatnya bersatu padu, masyarakatnya mengamalkan budaya hidup yang sihat, tak adalah minum arak, lepak-lepak kan, bergaduh dan sebagainya, bertanggungjawab, semua orang ambil perhatian, semua orang ambil peduli tentang apa yang berlaku. Okey? Sebab dia fokus kepada masyarakat, jawapan kita mestilah fokus kepada masyarakat. Okey, kalau dekat sini agak-agaknya sebab pemeriksa yang bagi kan dan ikut pada skema, mungkin dapat 1 lah dekat sini. Ya, okey. Habis soalan A, kita tengok soalan B. Minta keampunan dari Allah. Apa agaknya soalan B? Oh ni. Berdasarkan gambar di atas nyatakan maksud taubat. Kena tulis apa maksud taubat. Tulis macam ni. Maksud taubat ialah, biasa kan, jangan rasa macam segan-segan, malu-malu, malas-malas.
Maksud taubat ialah, apa maksud taubat? Kembali taat kepada Allah setelah melakukan dosa. Itulah maksud taubat. Okey, jawapan yang kawan kita bagi ni apa sebenarnya? Meminta keampunan Allah. Itu cara. Itu cara taubat. Ni, meminta keampunan Allah ni cara taubat. Ya. Macam mana cara kita bertaubat? Minta ampun dengan Allah. Lagi beristighfar. Lagi solat taubat. Itulah cara kita minta ampun dengan melakukan taubat. Ni cara. Ya. Ini bukan maksud. Ini bukan maksud. Oops. Okay. Ini bukan maksud. Ini cara. Okay. Satu lagi Ustazah nak pesan. Manalah tahu kok dia tanya. Apa syarat? Apa syarat taubat? Syarat taubat. Siapa ingat lagi? Ada 4. M. Bawah sikit. M. Manusia baik. M. B. Akan maju. Manusia baik akan maju. Ni syarat taubat. Manalah tahu ni tiba-tiba keluar syarat taubat kan? Okay. Manusia baik akan maju. Apa dia M? Menyesal. Menyesal tak nak buat lagi dah. Okay. Buat ayat penuh. Jangan menyesal je tau. Buat ayat penuh. Menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Berhenti. Berhenti dari melakukan dosa. A. Azam tak nak buat lagi dah. M. Meminta maaf ataupun meminta halal. Meminta maaf ataupun memulangkan hak orang ataupun meminta halal daripada hak-hak yang kita dah ambil. Ini 4 syarat taubat. Ini maksud taubat. Ini cara taubat. Ya? Maksud taubat ialah kembali taat kepada Allah. Syaratnya ada 4. MBAM. Manusia baik akan maju. Ingat ni. Okay. Manusia baik akan maju. Manusia buruk. Manusia buruk akan mundur. Sama. Mana satu nak buat boleh. Meminta keampunan Allah ni cara. Cara. Boleh ya? Ini maksud. Ini syarat. Ini cara. Apa lagi cara meminta taubat? Beristighfar kepada Allah. Melakukan salat taubat. Meminta keampunan dari Allah. Itulah caranya. Okey. Soalan B3. Bertaubat dengan cara tidak ikhlas. Agak-agak apa soalannya? Jelaskan 2 sebab taubat tidak diterima. Okey. Kena tulis kat atas tu. 2 sebab taubat tidak diterima ialah bertaubat dengan tidak ikhlas. Okey, betul. Ni 1 markah. Sentiasa melakukan dosa besar. Lepas dia buat dosa besar, lepas tu dia bertaubat. Terima tak? Terima. Yang tak terimanya ialah bertaubat dalam keadaan nazak. Bertaubat ketika nazak. Baru nak bertaubat. Bertaubat ketika nazak. Dah nak mati dah baru nak bertaubat. Allah tak terima dah. Dah terlambat dah masa tu. Tengah kita ada nyawa ni lah, banyakkan bertaubat. Taubat tu bukan susah sangat. Cakap je. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan dosaku. Itulah taubat. Bukan kita nak buat apa-apa upacara. Mesti ada kenduri ke, mesti ada kena mandi-mandi ke. Tak ada. Bertaubat tu ialah lafaz astaghfirullahalazim. Ingat balik dosa, menyesal, menangis, berhenti, azam tak nak buat lagi. Kemudian astaghfirullahalazim. Okey, seterusnya. So, dia dapat 1 markah je dekat sini. C. Soalan terakhir untuk soalan 1. Orang yang berilmu. Kan inilah Ustazah kata tadi kan. Kita tak tahu apa soalannya ni. Tiba-tiba orang yang berilmu. Okey, kita tengok soalannya. Okey, dekat mana soalannya? Okey, minta maaf. Ustazah nak tengok. Tak ada dekat sini ya. Okey, kita ambil kat sini. Iaitu kertas 1. Okey, yang ni. Ni dia. Nyatakan nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Apa nama lain ahli sunnah wal jamaah? Ya? Bukan orang berilmu. Nama ahli sunnah wal jamaah. Nama lain ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Ahlu sunnah. Al-ahlu.
ahlu, satu. Yang kedua, as-sunnah. Okey. As-sunnah. Inilah jawapan dia. Ada satu lagi tak kalau nak tulis? As-salafus. As-salafus salih. Ni nama-nama selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Inilah nama-nama dia. Okey. So, tak ada markah dekat sini kawan ni. Kesian kawan ni. Okey. Terangkan. Terang Terang tu maknanya mesti ada isi dan huraian. Dua sebab umat Islam wajib berpegang. Kenapa kita kena berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ni? Okey, kita tengok jawapan kawan kita. Supaya umat Islam wajib berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kerana hidup akan diredai Allah. Okey, betul. Tapi ini baru isi. Mana huraian? Supaya ataupun kerana berpegang dengan akidah yang betul. Yang ni tak payah ni. Yang ni tak payah. Ni buang semua ni. Ini buang semua ni. Nak ni je. Hidup akan diredai Allah kerana berpegang dengan akidah yang benar. Kerana berpegang dengan akidah yang benar tu huraian. Baru dapat markah. Ya. Ini berapa markah tadi ni? 4 ni. Besar banyak ni. So ni dapat 1 je. Umat Islam wajib berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita patut taat. Macam mana? Kerana kita patut taat dengan perintah Allah. Bukan macam tu ya. Kenapa kita kena berpegang dengan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah? Supaya agar akidah ataupun kita terus tulis akidah terpelihara daripada ajaran sesat. Kita nak jaga akidah supaya akidah dan iman terpelihara dari ajaran sesat. Okey, banyaknya S. Okey. So akidah terpelihara ni isi daripada ajaran sesat, itu ialah huraian. Baru dapat 2 markah, isi dan huraian. Okey, sepatutnya dekat sini hidup diredai Allah kerana berpegang dengan akidah yang benar. Kerana berpegang dengan akidah yang benar itulah huraian. Okey, kawan kita kat sini dia tulis banyak tapi dapat 1 markah. Okey, C3. C3 ni mesti soalan kebat. Okey, kita tengok. Berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dapat membangunkan umat Islam serta memajukan agama, bangsa dan negara. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimana untuk memperkukuh dan menghayati akidah tersebut daripada kesesatan. Macam mana kita nak jaga akidah kita? Macam mana kita nak kukuhkan akidah kita? Macam mana kita nak menghayati akidah kita? Okey, kita tengok jawapan kawan kita. Pada pendapat saya, kita perlu sentiasa melakukan amal ibadah. Okey, betul? Ini dikatakan isi. Kenapa kita nak lakukan amal ibadah? Supaya hidup kita diberkati Allah. Okey, huraian. Hal ini kerana hidup akan diredai apabila kita taat kepada perintah Allah. Okey? Boleh dijadikan huraian lengkap. Kesimpulannya, kita haruslah sentiasa melakukan kebaikan agar hidup tenang dunia dan akhirat. Okey, boleh terima? Ini boleh terima sebagai 4 markah sebab ada isi, ada huraian, situ pula. Ada huraian. Ada huraian lengkap HL dan ada K kesimpulan. Okey, 4. Markah dia 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alamak, sayangnya 9 per 10 ni. 9 per 20. Bukan 9 per 10. 9 per 20 ni half, separuh. Bahaya ya. Bahaya tu. Okey, semoga Semoga kita dapat